rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan di Parlimen tahun 2021, dan selepas saja pembentangan itu banyak perkara yang telah berubah. Pertamanya ialah kerana semasa ia dibentangkan pun negara masih lagi belum keluar dari kemeluk COVID, dan kesan kepada ekonomi negara seperti yang telah dihuraikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar tadi adalah besar. Pada masa yang sama, akibat daripada kemeluk COVID seluruh dunia, keadaan ekonomi global semakin mencabar. Perkara-perkara yang mengesani negara, contohnya kenaikan inflasi sebelum ini di Malaysia semakin reda, tapi di negara-negara lain terus berlaku. Sebab itu kita tengok contohnya tindakan demi tindakan yang mengganggu kelancaran ekonomi global, termasuklah soal harga minyak yang sebenarnya kekal tinggi. Kemudian yang terbaru di India, keputusan untuk menghalang ekspor beras contohnya. Dia gangguan rantaian bekalan makanan yang berpunca daripada COVID itu berterusan sehingga sekarang, dan dunia masih lagi bergelumang dengan cabaran itu, keadaan inflasi, keadaan kadar faedah dan sebagainya. Jadi itu juga banyak menukar pelbagai kebijakan dan perancangan yang telah dibuat semasa RMK 12 dibentangkan dahulu. Dan yang mutakhir sudah tentu ialah sejak November yang lalu kita ada pertukaran kerajaan yang baru. Maka rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan dalam tahun 2021 itu perlu dijajarkan, terutamanya kepada kerangka ekonomi madani dan juga dengan pelan-pelan ekonomi sektoral yang lain. Sebahagiannya itu telah pun dibentangkan pun, termasuklah pelan peralihan hala tuju tenaga, kemudian New Industrial Master Plan dan yang akan banyak lagi kan. Jadi saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan warga kerja Kementerian Ekonomi yang bertungkus lumus menyiapkan kajian separuh penggal ini dari hari pertama saya masuk pejabat pada 3 Disember, kerana kajian separuh penggal ini bukan seperti kajian separuh penggal yang lepas-lepas. Ia bukan semakan untuk melihat berapa yang telah berjaya dan berapa yang masih lagi dalam pelaksanaan. Ia hampir satu pelan ekonomi dan pelan pembangunan negara yang baru 100%. Jadi tugas itu menjadi begitu mencabar, dan Alhamdulillah ia berjaya dihasilkan dengan baik dengan sumbangan 100% daripada kaki tangan dan penjawat awam, tanpa kita perlu bergantung kepada khidmat luar. Walaupun perkara-perkara yang dimasukkan perancangannya itu banyak melibatkan perkara-perkara yang teknikal dan rumit, dan bagi saya itu adalah satu kebanggaan dan juga menjadi penanda aras yang meyakinkan kita bahawa perkara seperti ini kemudiannya akan boleh diperturunkan kepada kementerian-kementerian lain dan insya-Allah akan dapat dilaksanakan. Akhir sekali, saya pasti kandungan di dalam rancangan Malaysia ke-12 kajian separuh penggal ini akan terus mendapat perhatian dalam tempoh yang terdekat ini, kerana ia adalah satu pembentangan dasar yang menyeluruh yang pertama daripada kerajaan perpaduan. Sebab itu ia mendapat tumpuan kerana sebelum-sebelum ini kalau belanjawan itu hanyalah mengenai perbelanjaan bagi tahun 2023. Kalau kita cakap pasal ekonomi, kerangka ekonomi madani, ia melibatkan ekonomi kan. Kalau pelan peralihan tenaga itu sektoral.
Kajian separuh penggal ini adalah perancangan menyeluruh yang memberi gambaran terbaik mengenai bagaimana kerajaan perpaduan ini akan mengubah bukan saja struktur ekonomi pentadbiran negara kita, tetapi bagaimana ia akan mengesani kehidupan setiap rakyat Malaysia dalam semua aspek. Dan saya galakkan seberapa ramai orang ramai untuk terus meneliti. Kita ada dokumen-dokumen yang pelbagai. Dokumen penuh itu panjang dan tebal. Kita juga akan ada ringkasan. Dan selain daripada video dan kandungan dan temu ramah, insyaAllah kita akan tumpukan tempoh terdekat ini untuk memastikan seberapa ramai rakyat kita memahami dan boleh mengenal pasti bahagian mana di dalam KSP ini yang boleh membawa perubahan yang lebih baik kepada kehidupan mereka. Yang lain itu saya serahkan kepada soalan media. Pasal RMK dululah, kalau ada soalan lain pun. Ya. Komen sikit 15 bilion tambahan, adakah ia memberi impak kepada tetangga? Bila kita semak balik kan, semasa RMK 12 dibangunkan tahun 2020-2021 dahulu, memang had itu diletakkan kepada 400 bilion. Tapi kita mengambil kira contohnya, banyak perkara-perkara yang betul-betul mengesani rakyat itu yang tidak termasuk di dalam 400 bilion tadi. Contohnya, tumpuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan tak ada sekolah daif. Jalan-jalan dibaiki dengan baik. Klinik-klinik daif tak ada. Ini semua bukanlah penekanan utama dahulu. Tapi sekarang ini menjadi satu sasaran penting kepada kerajaan dan sudah tentu ini memerlukan peruntukan tambahan sebab kita kena teruskan perancangan yang baru yang sedia ada, tetapi soal kemudahan rakyat yang asas seperti itu juga perlu dibiayai. Tambahan 15 bilion itu menjadikan ceiling 415 bilion untuk RMK 12 ini telah pun dipersetujui mengambil kira jangkaan kita bahawa kita akan kekal di dalam sasaran defisit 3.5% menjelang tahun 2025. Bermakna kita yakin kita boleh berbelanja lebih dengan peruntukan yang lebih tanpa perlu berhutang lebih. Itu insya-Allah berhasil daripada sumbangan pendapatan yang lebih baik daripada hasil kerajaan dalam tempoh 2024 dan 2025. InsyaAllah hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tetapi ia juga hasil daripada pembiayaan dan perbelanjaan yang lebih teratur di peringkat kerajaan. Jadi dengan tata kelola yang lebih baik, kita yakin bahawa walaupun 15 bilion itu satu tambahan, 15 bilion itu adalah penjimatan daripada pelbagai perbelanjaan sedia ada yang kita boleh alihkan kepada perbelanjaan pembangunan untuk 2 tahun akan datang. Jadi memang ada perbincangan yang panjang. Kita yakin sebenarnya kita boleh kekal dengan defisit 3.5% yang bermaksud itu bukanlah borrow and spend. Sebaik yang mungkin ia akan datang daripada hasil dalaman dan penjimatan dalaman.